Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Kebelakangan ini, seminggu dua ini kita tengok banyak posting-posting di media sosial berkenaan dengan soal kemelut politik di dalam negara kita, ya. Perkara ini timbul apabila pada bulan lepas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu sidang akhbar mengatakan beliau mempunyai angka, dan kemudian 2 hari lepas beliau telah diterima menghadap yang di Pertuan Agong dan kita semua tahu apa yang telah berlaku. Tapi apa yang kita nak perkatakan pada masa sekarang ni adalah berkenaan dengan saya melihat dalam 2-3 minggu ini ada banyak posting di media sosial berkenaan dengan soal kemelut politik dan polemik politik yang sedang berlaku di negara kita pada ketika ini, ya. Dan kita boleh tengok luahan orang ramai, rakyat jelata, yang mereka tidak selesa perut dengan perkembangan politik sejak 2-3 minggu ini. Dan saya juga terlihat banyak posting-posting yang membuat unjuran, yang mencadangkan, agar yang di Pertuan Agong mengambil alih tampuk pemerintahan negara. Ada juga yang katakan mahukan Angkatan Tentera mengambil alih pemerintahan negara. Ada juga yang bercakap tentang mendesak untuk pembubaran parlimen, dan macam-macam lah. Dan apa yang saya tengok di media sosial ini melalui posting-posting yang dibuat oleh ramai orang dan banyak pihak, mereka menyangka Agong, Angkatan Tentera boleh suka-suka ambil kuasa pemerintahan negara. Mereka fikir darurat boleh suka-suka diisytiharkan. Ada juga yang bercakap kembalikan Mageran, Majlis Gerakan Negara untuk memerintah negara. Ada juga yang kata gantungkan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Ada juga yang kata bubar Parlimen dan sebagainya. Dan saya terpanggil untuk memberi sedikit pencerahan berkenaan dengan isu-isu yang ditimbulkan oleh orang ramai, seperti yang saya katakan tadi, bubar Parlimen, hendakkan Agong dan Angkatan Tentera rampas kuasa, isytihar darurat dan sebagainya. Dan saya mendapati agak jelas kebanyakan orang ramai, rakyat jelata, tidak fasih perlembagaan, tidak faham perlembagaan persekutuannya. Dan kita harus tahu, sesebuah negara itu berfungsi dengan tata cara yang ditetapkan oleh perlembagaan. Seperti kita Persekutuan Malaysia, kita ada perlembagaan persekutuan. Dan mengikut perkara 4 perlembagaan persekutuan, undang-undang tertinggi di dalam Persekutuan Malaysia adalah undang-undang yang diwartakan di dalam perlembagaan persekutuan. Maka itu saya lihat desakan-desakan orang ramai agar Agong mengambil alih pemerintahan negara dan agar
Angkatan Tentera mengambil alih kuasa pemerintahan kerajaan adalah satu perkara yang tidak menepati perundangan yang diwartakan di dalam Perlembagaan Persekutuan, dan ianya agak tidak realistik. Dan ini kerana mungkin sebab faktor mereka tidak faham perlembagaan dan tidak faham perfungsian negara harus bersandarkan Perlembagaan Persekutuan. Maka itu kita jelaskan kepada orang ramai agar orang ramai boleh faham, ya. Jadi kita mulakan dengan topik, ya, cadangan untuk Yang di-Pertuan Agong mengambil alih pemerintahan negara, ya. Nah, saya harus jelaskan di sini bahawa yang pertamanya, tidak ada apa-apa jua peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengambil alih kuasa kerajaan pemerintah dengan apa cara sekalipun. Tidak boleh. Kerana perlembagaan kita adalah sebuah perlembagaan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, ya. Kita menggunakan sistem the separation of power, pemisahan kuasa, di mana parlimen berfungsi untuk mengubah undang-undang dan kerajaan pemerintah melaksanakan perundangan tersebut, ya. Dan Agong tidak boleh sesuka hati mengambil alih kuasa kerajaan pemerintah, kerana selagi parlimen itu tidak dibubarkan atau tidak digantung, ya, dan kerajaan masih wujud, Perdana Menteri masih lagi Perdana Menteri, maka tidak ada mana-mana orang atau mana-mana pihak boleh mengambil kuasa Perdana Menteri, kuasa kerajaan pemerintah. Tidak boleh. Kerana jika kuasa kerajaan pemerintah diambil alih dengan secara paksa atau secara tidak mengikut undang-undang yang dibenarkan, maka ianya adalah satu kesalahan jenayah Seksyen 124B Akta Sosma, ya. Dan kita harus juga tahu Yang di-Pertuan Agong juga boleh didakwa, ya. Kalau kita tengok perkara 182 Perlembagaan Persekutuan, dia jelas mewartakan Yang di-Pertuan Agong boleh didakwa di sebuah mahkamah khas. Dan kalau kita tengok perkara 183, Yang di-Pertuan Agong boleh didakwa dengan keizinan Peguam Negara. Dan kita harus tahu di dalam perkara 38.6 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong boleh dilucutkan jawatannya, ya. Dan Agong tidak boleh suka-suka mengambil alih mengambil alih kuasa kerajaan pemerintah selagi Perdana Menteri itu wujud, selagi Perdana Menteri itu masih lagi Perdana Menteri. Agong tidak ada kuasa itu, ya. Agong ada kuasa untuk melantik Perdana Menteri, membubarkan parlimen. Itu pun dengan jika di bawah situasi tertentu, yang akan saya jelaskan sebentar lagi, ya. Dan telah jelas di sini tidak ada apa-apa peruntukan perundangan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang memberi hak dan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengambil alih kuasa kerajaan pemerintah, ya. Kemudian kita juga harus tahu, ya, untuk mengisytiharkan, soalannya apakah darurat boleh diisytiharkan? Ya,
Mengikut perkara 150 Perlembagaan Persekutuan Agong boleh membuat proclamation darurat. Tapi darurat ni jika nak diisytiharkan harus ada sebab-sebab tertentu, ya, yang baru boleh Agong isytihar darurat. Dan di ketika darurat, ya, yang berkuasa bukan yang di-Pertuan Agong. Yang berkuasa adalah Kabinet Darurat. Kabinet Darurat itu pengurusinya Perdana Menteri. Ya, kalau di waktu 13 Mei 1969 dulu, dia wujudkan Mageran. Mageran itu Majlis Gerakan Negara, ya, ketika itu. Dan Mageran diwujudkan dan dipengurusikan oleh ketika itu oleh almarhum Tun Razak yang juga Timbalan Perdana Menteri. Ya, dan Kabinet Darurat itu masih lagi di bawah kuasa kerajaan pemerintah, bukan di bawah kuasa Agong. Ya, dan di waktu darurat, ya, kalau kita tengok perkara 1502, 1505, ya, 506 Perlembagaan Persekutuan, ya, kita boleh tahu yang berkuasa adalah Parlimen dan Kabinet Darurat. Dan ketika darurat, kita berfungsi di bawah Akta Majlis Keselamatan Negara. Ya, Kabinet Darurat dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan berfungsi di bawah Akta Majlis Keselamatan Negara. Ya, bukan yang di-Pertuan Agong ataupun Angkatan Tentera. Bukan, ya. Jadi maka itu jika pun darurat, Agong tidak ada kuasa. Ya, kita tak boleh nak bebankan yang di-Pertuan Agong untuk membuat sesuatu yang bukan di bawah bidang kuasa baginda. Kita tak boleh membebankan Angkatan Tentera untuk membuat sesuatu yang bukan di bawah bidang kuasa mereka. Kita harus jelas, di waktu darurat yang berkuasa kerajaan pemerintah. Ya, dan selagi ada Perdana Menteri, selagi Parlimen tidak dibubarkan, selagi itu kerajaan pemerintah itu berkuasa. Tak boleh suka-suka Agong nak ambil kuasa. Nak ambil kuasa, kerajaan pemerintah kena ikut undang-undang. Tapi undang-undang mana yang membenarkan? Tidak ada undang-undang di dalam perlembagaan yang membenarkan yang di-Pertuan Agong dan Angkatan Tentera mengambil alih secara tidak demokratik atau secara paksa kuasa kerajaan pemerintah. Ya. Ada yang kata bubar Parlimen. Okay. Kalau kita baca perkara 55 perlembagaan, 55.2 khususnya, yang di-Pertuan Agong boleh membubarkan Parlimen. Tapi dia dalam dua situasi. Ya. Situasi pertama, mengikut perkara 43.4 perlembagaan, apabila Perdana Menteri kehilangan sokongan majoriti ahli-ahli Parlimen, maka Perdana Menteri ada dua pilihan. Pilihan pertama, meletak jawatan. Pilihan kedua, memohon yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Maknanya, yang di-Pertuan Agong tidak boleh suka-suka membubarkan Parlimen. Ya? Dan ketika Perdana Menteri meletakkan jawatan, yang di-Pertuan Agong ada dua pilihan. Baginda boleh membubarkan Parlimen, nombor satu. Nombor dua, baginda boleh melantik Perdana Menteri yang baru jika ada mana-mana ahli Parlimen yang mempunyai sokongan majoriti. Ya, maka jelas di sini bab pembubaran Parlimen. Ya, dan ada juga orang kata, Agong boleh lantik. Saya baca dan saya tengok beberapa video. Ada pihak-pihak tertentu yang kata Agong boleh lantik Perdana Menteri interim. Perdana Menteri interim ni Perdana Menteri sementara. Tak boleh. Agong tidak boleh sembarangan melantik Perdana Menteri sementara di waktu ketika di mana kita masih ada Perdana Menteri secara sah. Perdana Menteri belum letak jabatan, belum disahkan Perdana Menteri itu hilang sokongan majoriti. Mana boleh tiba-tiba Agong lantik Perdana Menteri sementara? Tak boleh.
kuasa nak lantik Perdana Menteri ni, kita kena baca perkara 43.2a, poin 2a ya, perkara 43.2 poin A ya. Di situ dia jelaskan jika mana-mana ahli parlimen mempunyai sokongan majoriti, maka beliau boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Ya, dan untuk lantik Perdana Menteri interim ni, Perdana Menteri sementara ni, biasanya selepas parlimen dibubar. Macam Mahathir letak jawatan, dia tak mohon parlimen dibubar. So, sementara nak lantik kerajaan, nak pilih orang jadi Perdana Menteri baru ketika itu, pada Februari lepas, dilantik Mahathir menjadi Perdana Menteri sementara. Dan menjadi satu kebiasaan, satu konvensional, satu tindakan secara konvensional, terbubar apabila parlimen dibubar akibat matang tempoh pilihan raya, matang tempoh penggal pemerintahan, penggal parlimen. Sementara nak buat pilihan raya dalam 90 hari, Perdana Menteri interim akan dilantik. Dan Perdana Menteri interim yang kebiasaan yang dilantik adalah Perdana Menteri yang ketika sebelum parlimen dibubarkan. Ya, itu. Jadi Agong tidak ada kuasa untuk suka-suka lantik mana-mana orang jadi interim Perdana Menteri. Tak boleh. Undang-undang tidak wartakan begitu. Ya, Agong ada hak budi bicara dalam 3 perkara. Kalau kita baca perkara 40(2)(b), hak budi bicara Agong adalah dalam nombor 1, soal pelantikan Perdana Menteri. Itu budi bicara dia nak lantik siapa Perdana Menteri. Tapi haruslah bersandarkan perkara 43.2a, iaitu orang itu harus mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang lain. Yang keduanya, dalam soal bubar parlimen, Agong mempunyai hak budi bicara untuk pembubaran parlimen. Ya, tak perlu di atas nasihat Perdana Menteri. Ya. Tak perlu di atas nasihat Perdana Menteri. Beliau boleh berkenan atau tidak perkenankan pembubaran parlimen jika diminta oleh Perdana Menteri. Itu hak mutlak dia. Yang perkara ketiga, budi bicara Agong adalah untuk memohon agar mesyuarat Majlis Diraja Malaysia, Majlis Raja Malaysia untuk adakan mesyuarat. Itu hak baginda ya. Jadi telah agak jelas telah agak jelas perkara-perkara yang ditimbulkan. Saya telah menjelaskan, memberi pencerahan tentang perkara-perkara yang ditimbulkan seperti desakan untuk Agong melantik Perdana Menteri interim itu tak realistik sebab tak ada undang-undang yang membolehkan Agong buat begitu ya. Perdana Menteri interim hanya boleh dilantik ketika parlimen telah dibubarkan sehingga Perdana Menteri baru dilantik ya. Biasanya apabila tamat tempoh penggal lah, maka parlimen harus dibubarkan secara automatik dan pilihan raya diadakan, Perdana Menteri baru dipilih dan di waktu itu dilantik Perdana Menteri interim. Ya. Jadi bab Agong nak ambil alih kuasa perintahan negara memang tak boleh lah. Dalam perlembagaan tidak wartakan begitu. Ya. Bab suruh desakan angkatan tentera ambil alih kuasa pun tak boleh lah, kerana ambil alih kuasa secara paksa ini satu jenayah di bawah Akta Sosma Seksyen 124B ya, menggugat kedaulatan demokrasi berparlimen ya. Dan saya harap dengan pencerahan ini orang ramai boleh faham dan kita tidak perlu membebankan Yang di-Pertuan Agong dengan perkara-perkara yang bukan di bawah bidang kuasa baginda. Kita tak perlu membebankan angkatan tentera, kita tak perlu membuat unjuran yang tidak realistik, yang lucu, yang tidak diwartakan di dalam perlembagaan ya. Dan dah jelas bab Perdana Menteri interim, bab kuasa Yang di-Pertuan Agong, bab kerajaan pemerintah, bab angkatan tentera dah kita jelaskan ya. Dan saya tekankan lagi sekali, selagi mana Perdana Menteri itu Perdana Menteri dan
tidak dibuktikan kehilangan sokongan majoriti, dan selagi itu beliau berkuasa sebagai kerajaan pemerintah dan tidak ada mana-mana undang-undang yang boleh mengambil kuasa kerajaan pemerintah. Tidak ada mana-mana undang-undang yang benarkan mana-mana pihak lain seperti Angkatan Tentera atau Agung untuk mengambil alih kuasa kerajaan pemerintah, kuasa Perdana Menteri. Dan untuk mengisytiharkan darurat, telah saya jelaskan tadi, ada SOP-nya, bukan boleh dibuat sembarangan, dan ketika darurat yang berkuasa tetap kerajaan pemerintah. Dan kemudian satu lagi Perdana Menteri interim, saya telah juga jelaskan perkara ini. Jadi saya harap orang ramai boleh lebih faham situasi politik terkini, dan saya amat yakin kalau kita baca laporan media, saya amat yakin dan pasti yang di-Pertuan Agong sedang berusaha dengan serius untuk menstabilkan keadaan ini, untuk menstabilkan keadaan politik, dan kita harus memberi ruang kepada kebijaksanaan Yang Maha Menguasai pada kebaginda Pertuan Agong untuk menyelesaikan kemewahan politik yang melanda negara kita pada ketika ini, melalui lunas perundangan yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan kita. Kita tidak harus melatah, menyuruh buat mageran lah, itulah inilah, perkara yang tak realistik, yang tidak menepati, tidak memenuhi kehendak undang-undang perlembagaan itu kita hentikanlah. Bohong gelak je. Jadi sekian untuk masa ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.